Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright guys, sebelum apa-apa Acap nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Walaupun bukan seluruh dunia tengok video Acap ni. Orang tanya, Acap, cerita seram ada tak? Jalan tak bulan puasa? Cerita seram masih lagi jalan kan? Walaupun hantu-hantu tu dibelenggu sekarang, tapi kita terus bercerita tentang kisah-kisah mereka. Okay guys, untuk malam ni macam korang tengok dekat thumbnail, kita nak cerita dengan korang tentang tahfiz. Tahfiz ada hantu kan? Lain macam sikit kan? Tapi guys, jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga hit bell notification sebab lepas ni kita banyak cerita seram dan kita akan keluar di waktu siaran yang barulah, which is pukul 10.30 lah. Kan awal-awal orang nak pergi tarawih kan. So macam biasa lah, sebelum apa-apa kita tengok intro dulu. Roll it. Alright guys, cerita pertama yang pasal tahfiz Acap nak kongsikan dengan korang. Cerita ni bukan kaleng-kaleng guys. Benda yang Acap rasa rare tentang cerita pertama yang Acap nak kongsikan dengan korang ni adalah kisah si Mamat ni. Dia ni merupakan seorang pelajar orang kurang upaya lah. Dia OKU lah guys. Dia cacat penglihatan. Dia tak nampak lah, sedang cerita kan. Tapi dia mengalami satu momen ataupun satu kejadian yang sangat-sangat seram lah ketika dia belajar di tahfiz pada tahun 2016 dulu guys. Memang tragik. Tapi tak apa, kita cerita dengan korang sekarang apa yang dilalui oleh Helmi ketika dia belajar di tahfiz. Macam kita tahu guys, dekat tahfiz ni kebanyakannya diorang belajar tentang ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu ayat Al-Quran, menghafal, mentafsir dan sebagainya. Betul? Tapi diorang macam, bila Acap nak buat tentang tahfiz ni, diorang macam, serius Acap, kat tahfiz ada hantu ke Acap? Kat tahfiz ni ada kerasukan ke? Kau jangan ingat, tempat-tempat yang ada benda-benda macam ni tak ada gangguan macam tu. Okay guys, untuk cerita kali ni kau kena ingat dua nama, Helmi dengan Adam. Okay, dua nama ni merupakan watak penting dalam cerita ni. Alright, so cerita daripada Helmi. Helmi ni macam Acap cakap tadi, dia buta, dia tak nampak, and then dia ni memang bersama dengan kawan dia which is Adam. Alright guys, ada satu malam ni di mana mereka ketika waktu tu sedang mengaji sebenarnya. Lepas Isyak lebih kurang lah. Waktu tu mereka ni tengah mengaji dekat surau diorang lah. Masa tengah mengaji, tiba-tiba diorang ni dikabarkan ataupun diberitahu oleh ketua warden dia pada waktu tu, Encik Yusof, untuk para pelajar, orang kata apa macam mana, para pelajar ni tak dibenarkan keluar daripada dom masing-masing selepas pukul 10 malam ni. Sebab benda tu agak pelik guys. Rutin dekat diorang punya tempat tu, biasanya diorang akan habis dalam pukul 11, kadang-kadang sampai pukul 12 kan. Diorang punya jadual and all that thing. Tapi untuk malam tu guys, diorang habis cepat. Ustaz nak diorang habis cepat sebelum 10 malam. Semua pelajar dikehendaki untuk duduk dekat dalam dom masing-masing. So bila arahan tu diberi, pelajar-pelajar semua pun ikut. Lepas diorang ikut, lepas 9.30 lebih kurang macam tu, diorang habiskan diorang punya jadual tu. Dan diorang pun bergerak daripada surau mereka ke dom masing-masing guys. Pukul 10 pun bermula dan semua pintu, semua lampu, semua cermin ditutup pada waktu tu. Diorang tak tahu guys sebenarnya apa yang akan terjadi pada malam tersebut dan apa yang ustaz tu nak buat, sampaikan diorang kena kunci sekolah tu ataupun kunci budak-budak ni awal daripada waktu yang sebenar-benarnya mereka selalunya habis kuliah guys. Okay, habis je pukul 10 tu, semua orang diam, semua orang prepare nak tidur. Sebab diorang bukan dapat selalu tidur awal ni kan. And then cerita ni bermula ketika Helmi ni waktu tu dia kata dia nak terkucil guys. Dia nak buang air kecil pada waktu tu. Helmi ni pun terjaga daripada tidur dia dalam sekitar 11-15 minit malam macam tu Cap. Nak kencing. Dia pun bangun waktu tu. Dia bangun and then dia pergi ke atas. Dia pergi ke atas sebab Adam tu dekat atas. Dia pun kejut. Adam. Teman aku Adam, aku nak kencing Adam. Kau ni kencing mana? Kau ustaz kata tak boleh keluar. Weh, aku tak tahan ni Dam. Tolong teman aku kecap je. Lepas tu kita balik lah.
Aduh, kau ni macam-macam ah. So lepas tu Adam tu pun bangun lah. Adam tu bangun and then diturun kat bawah and dikata dengan Helmi, Mi, lepas pergi toilet balik, jangan bagi mana-mana ustaz nampak. Okey, kalau nampak ni masak kita ni. Ya tahu. Dah, jom. So Adam pun bawa Helmi daripada dom tu keluar dan berjalan menuju ke toilet guys pada waktu tu. Diorang pun jalan dalam kesamar-samaran malam, dalam keadaan yang orang kata apa, diorang meraba-raba sini, meraba-raba sana sebab tak nak kantoi punya pasal. Diorang pun sampailah ke pintu tandas. Okey, sebelum diorang masuk ke tandas tu, pintu tu memang kena buka lah sebab pintu tu telah pun di-encel tutup tau. So waktu tu si Adam ni berada di depan Helmi dan Helmi dekat belakang tu tengah pegang bahu dia lah. Adam pun capai encel tu, dia buka. Bila pintu bilik itu dibuka, tiba-tiba Helmi dekat belakang ni bercakap, Dam, kita dua orang je kan? Kita dua orang je lah, kenapa? Ni kepala budak kecil mana ni, Dam, kat tangan kanan aku ni? Sambil tangan dia meraba-raba seperti ada seorang budak kecil kat sebelah dia. Mana ada budak kecil kau ni? Mengepek-epek lah. Dah masuk dalam. Dah aku dah buka encel ni. Masuk. Waktu tu Adam orang kata mengabaikanlah apa yang si Helmi ni cakap, tapi dalam hati tu takut guys. Gila kalau aku pun berderau-derau. So di waktu tu dia macam istighfar dan dia juga dia bacalah beberapa doa supaya tak diganggu oleh makhluk-makhluk macam ni. And waktu tu dia rasa tenang and dia rasa relax. Waktu tu dia berada di luar untuk tunggu Helmi sudah dekat dalam. Dia tunggu, takkan nak teman kan? Dia tunggu. Mi, cepat Mi. Kau ustaz nampak Mi? Kejap. Sikit lagi. Aduh, kau kata nak kencing, kau berak sekali apa? Sakit perut. Ya, so Adam ni tak ada choice lah. Kan dia tinggal member dia tu dah tak nampak. Kan dia terlanggar, terpijak kan, apa tak hasil kan. So dia pun tunggulah kawan dia, si Helmi ni guys. Okay guys, so waktu dia tengah tunggu tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam something yang jatuh tau dekat dalam toilet tu. Bunyi macam tu. So dia macam, Mi, okey tak? Mi. 3-4 kali juga aku panggil nama dia Cap, tapi tak ada suara Cap. Waktu tu aku pun jengah lah. Tengok kat dalam. And then pada waktu tu aku tak tahulah itu perasaan aku ke apa. Sebab masa aku jengah tu Cap, aku macam nak tengok lah apa jadi kan. Masa aku jengah tu, aku ternampak Cap, ada satu lagi bayangan dekat depan aku, seolah-olah macam seorang nenek tua tengah jengah aku balik macam ni. Ush, waktu tu aku macam, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Sebab dia tahfiz kan, so dia tak goyang sangat lah. So dia macam, apa benda sih aku nampak, Astaghfirullahalazim. So dia pun jengah sekali lagi. And waktu dia jengah sekali lagi tu, dia kata dia nampak si Helmi ni tengah berdiri dekat depan cermin tandas tu. Mi, dah belum Mi? Aduh, kau ni cepatlah sikit, basuh-basuh tangan tu. So dia nampak Helmi tu macam tergaba-gaba tau, nak pergi basuh tangan dekat area sinki tu. So dia pun bukakan air Helmi tu, apa semua dia dah basuh. And then dia pun bawa Helmi ni balik ke dom dia pada waktu tu. So dia pun tutup lampu, tutup semua benda settle. And then dia pun baring kat atas. Helmi tu dekat bawah, Adam tu kat atas. So waktu dia baru nak tidur, menurut Adam ni, dia baru nak terlelap, nak terlayang sekejap, dia seolah-olah terdengar something guys. Bunyi dia macam ni. Kejap, aduh, bunyi dia macam ni. Bunyi dia macam tu waktu tu. Dia pun macam, apa benda pula ni kan? Apa benda pula bunyi bising-bising malam-malam ni kan? Sebab dia dalam dom tu seorang dua orang. Satu orang dua orang pula. Dalam satu dom tu ada dua orang waktu tu. So dia pun jengah ke bawah. Adam ni jengah ke bawah. Waktu dia jengah ke bawah tu, kau tahu tak guys, apa yang si Helmi tu tengah buat? Helmi tu tengah duduk dekat tepi katil dia. Dia pegang tongkat dia. Dia ni ada tongkat tau. Helmi ni dia ada tongkat dia sendiri. Dia pegang tongkat dia and dia ketuk macam ni. Tung. Mi. Tidur Mi. Tung. Dia pun turunkan kepala dia sekali lagi dan lebih bawah pada waktu tu. Masa dia turunkan kepala dia ke bawah, dia terdengar bunyi suara Helmi ni bercakap. Semacam tengah mengomel-ngamil lah. Dia macam dia macam tu. Lepas tu dia dekatkan sikit telinga dia dekat area-area tempat si Helmi ni duduk. Waktu dia dekat Helmi tu, and dia dengar something yang bagi aku agak menakutkan lah. Dia dengar bunyi macam ni. Nenek tak kacau. Nenek tak kacau. Jangan kacau nenek. Nenek tak kacau. Macam tu.
Bila dia kata, aku pun tak faham sangat tau apa benda yang dia kan. Tapi bila aku dengar secara teliti cap pada waktu tu, apa yang aku dapat dengar adalah nenek tak kacau cucu, cucu jangan kacau nenek. Nenek tak kacau cucu, cucu jangan kacau nenek. Cucu ada bi yang enak, macam tu. Waktu tu dia macam, "Uish, apa benda cucu tak kacau nenek ni kan?" Pada waktu tu lah. So dia faham tak? Dia duduk macam tu, tapi dia punya tangan tu dia duduk ketuk je lantai tu. Lepas tu dia pun, Mi, bangun Mi. Dia buka lampu, and then pada waktu tu dia keluar daripada dom tu, pergi ke dom sebelah untuk minta bantuan lah. Dia ketuk. Kat sebelah tu ada 2 orang. Nasib baik lah, ada si Khawarizmi dengan si siapa lah pada waktu tu, Ibni benda lah, nama aku tak ingat lah kat dalam email tu. Dia kata waktu tu dia keluarkan, dia budak tu keluar, and bila dia panggil dia orang 2 orang tu keluar, and then dia orang masuk balik ke dom Helmi tu. Dia tengok Helmi tu tengah duduk bersila, and tu pegang tongkat tu macam tong. Mulut dia masih lagi sama guys. Mulut dia masih lagi ni, cucu jangan kacau nenek. Macam tu guys. Lepas tu diorang ni dah macam panik lah. Tapi sebabkan diorang tahfiz, sekali lagi aku highlight, diorang pun pergi tangkap si Helmi ni, and then si Khawarizmi tu tadi pun pergi baca satu ayat ruqyah dekat Helmi ni. Dia baca, sekejap lagi Helmi ni macam menjerit yang tak tentu hala, and then tiba-tiba Helmi ni rebah guys. Helmi rebah, Adam, Ibni dengan juga Khawarizmi ni angkat dia dan juga bawa dia terus pergi ke tepi katil tu lah untuk dibaringkan Helmi ni. And waktu diorang angkat Helmi ni, waktu tu guys, diorang nampak dekat area lantai tu, tongkat yang ditinggalkan oleh Helmi tu bergolek ke sana ke sini dengan sendirinya. Maksudnya bukan kata sekolah tu sengit ke apa, tak, tapi benda tu macam golek sini, golek sini. Waktu tu seram kan. So bila diorang dah tengok tongkat tu ke sana ke sini, diorang dah orang kata dah goyang lah. And waktu diorang tengah goyang tu, tiba-tiba si Helmi ni bangun balik guys. And dia punya keadaan waktu tu memang tengah-tengah sangat-sangat agresif, dan lebih agresif pada waktu tu, diorang pun decide untuk panggil salah seorang ustaz yang diorang jumpa kat mana-mana je lah pada waktu tu. So Ibni dengan si Khawarizmi ni pegang, Adam pun lari keluar untuk pergi cari ustaz tu. And bila dia sampai keluar, dia terserempak dengan Ustaz Yusof, which is dia orang punya ketua wadin tadi lah. And dia cerita semua benda dekat Ustaz Yusof. Ustaz Yusof pun masuk dekat dalam dia punya dom, and then dia tengok keadaan si Helmi ni memang sangat-sangat merisaukan lah. So waktu tu si ustaz ni tanya lah, korang ada pergi mana tadi ni? Saya pergi toilet ustaz dengan dia. Allahu Akbar, kenapa pergi toilet malam-malam macam ni? Kan saya kata dah, jangan keluar. Kenapa degil sangat? Helmi nak kencing cikgu. Saya tak tahu, saya teman je. Allahu Akbar. Awak nampak apa-apa ke tadi kat sana? Ada cikgu, saya nampak ada satu orang nenek kat situ cikgu tadi. Saya nampak macam tu. Astaghfirullahalazim. Awak tahu tak kenapa saya suruh semua pelajar jangan keluar lepas pukul 10? Ada satu kes dekat sini. Kita orang ni tengah usaha nak pagarkan sekolah ni. Sebab tu semua pintu dekat dalam tempat ni kita orang tutup. Yang awak pergi mana-mana buka macam mana? Kenapa? Tak tahu cikgu, tak tahu. Ni Helmi ni kenapa ni? Helmi waktu tu lah. So cikgu Yusof tu pun pergi kat dia, Ustaz Yusof tu pergi kat dia, bagikan sekali satu ayat, pom, gebah kawan tu. Bila dia gebah je guys pada waktu tu, cikgu Yusof tu pun panggil Helmi. Helmi, bangun. Helmi, bangun Helmi. Helmi tak bangun guys waktu tu. Itu menambahkan lagi kepanikan dekat dalam dom tu. Cikgu, dia dah mati ke? Apa ni awak ni? Mulut macam ni. Tak adalah ustaz. Manalah saya tahu. Awak bawa dia pergi toilet. Kita angkat dia pergi toilet tadi. Okey. Kenapa ustaz? Bawa aje. So diorang 4 orang ni pun angkat si Helmi ni and bawa pergi ke toilet guys. Di mana tempat yang dia pergi buang air itulah. Sampai je dekat toilet, diorang rebahkan si Helmi dekat satu bangku yang berdekatan dekat toilet tu. And pada waktu tu ustaz ni pun masuk ke dalam bilik air tersebut. Masuk je bilik air tu, ustaz ni tu cakap, Helmi, ustaz tahu awak dekat sini lagi. Helmi, dengar suara ustaz, ikut suara ustaz. Ustaz tahu awak ada kat dalam ni lagi. Jangan tertipu Helmi. Ikut suara ustaz Helmi. Helmi, kalau awak dekat sini balik. Ini jasad awak Helmi. Dia kata macam tu pada waktu tu. So yang 3 orang pelajar ni terpinga-pinga. Asal ustaz tu macam tu kan? Helmi tu kat sini, cakap dengan Helmi mana pula kan? And pada waktu tu ustaz ni cuba laung lagi kuat lah pada waktu tu. Helmi, ikut suara saya Helmi.
awak dah dekat tu Helmi. Waktu tu ustaz tu cakap macam tu. Pada waktu tu dalam selang seminit dua, Helmi yang tengah terbaring tu, jasad dia tiba-tiba macam tu bangun man. Pada waktu tu, wah, masa dia dah terbangun tu, si Adam ni pun pegang lah dia. Mi, kau okey Mi, kau okey Mi? Adam, aku takut Adam, aku takut. Kenapa? Ustaz Yusof tu pun keluar. Kenapa? Ustaz, tadi saya nampak padang sekolah Ustaz. Ada satu nenek bawa saya jalan keliling sekolah ni Ustaz. Saya nampak semua benda Ustaz. Lepas tu Adam tu macam, apa yang kau nampak? Kau buta, kau nampak apa? Sebab tu lah aku takut. Aku tak pernah nampak apa-apa kat sekolah ni. Selalunya gelap. Kau nampak apa? Saya nampak ada taman Ustaz. Dekat tepi taman tu ada satu rumah besar Ustaz. Taman tu kat mana? Taman tu kat padang sekolah kita Ustaz. Betul-betul kat belakang tu ada satu rumah besar. Dekat tepi tu ada satu pokok besar Ustaz. Pokok besar? Dekat padang tu Ustaz. Dekat pagar tu. Lepas pagar tu dia bawa saya jalan-jalan. Lepas tu saya nampak ada bunga, nampak banyak sangat. So Ustaz, saya takut Ustaz. Tak apa, awak bertenang. Okey. Ini Adam dengan kawan angkat dia ni pergi ke surau khas sekarang. Sekejap lagi saya suruh Ustaz Farid pergi uruskan korang. Lepas tu pada waktu tu dia orang pun angkat si Helmi ni pergi. Tapi Helmi tu badan dia sejuk waktu tu. Berpeluh-peluh sejuk. And aku pun tak tahulah macam mana nak cakap. And dia orang pun letak dia dekat surau khas. And memang surau khas ni dia orang gunakan untuk benda-benda yang macam ni guys. And lepas dalam selang 5-6 minit Ustaz Farid datang and uruskan dia orang, bagi dia air apa semua. And aku pun tak tahu apa Ustaz Yusof buat. Tapi apa yang kita orang tahu, Ustaz Yusof tu pergi ke belakang padang. Sebab kat belakang padang tu guys, dia orang ada satu pagar tau, yang jalan macam pagar tu melebihi satu pokok besar dekat situ. Pokok besar tu memang ada cerita dia, tapi tak orang kata tak tahu pula sedalam ini cerita dia. And melalui daripada kisah tu guys, kalau korang nak tahu, pagar tu telah pun ditukar. Pagar tu telah pun ditukar ke dalam. Okey, contoh ni pokok dulu kat sini, pagar tu. Sekarang pagar tu dah ada kat dalam. Macam tu lah. And then lepas tu tak ada lagi lah kisah-kisah yang diorang dengar kena kacau dengan nenek ke apa. And tapi apa yang diceritakan oleh Ustaz Yusof pada beberapa bulan lepas tu, dikata dekat tempat ni kita ni dah terlanggar, kita ni dah terusik rumah orang sana. Dan mungkinlah kat situ dia buatlah gangguan-gangguan dia. So itulah dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Adam dan juga Helmi kepada kita guys. Macam mana? Menarik tak kan? Pelajar tahfiz buta pula tu, kena rasuk. Lepas tu dia nampak pula sekolah dia. Dahsyat man. So itulah dia guys, kisah yang dihantar untuk yang pertama. Alright guys, cerita yang kedua ni tentang ini aku clarify awal-awal cerita kedua ni dia ada kasau sikit kan. Tapi macam boleh katakan mungkin ini adalah kesilapan individu sendiri, bukannya sistem tu Okay guys, untuk cerita kedua ni kita berbalik kepada seorang manusia yang bernama Ahmad. Okay, Ahmad ni sebenarnya dia berkongsi semula cerita ni kepada Acap. Selepas dia kata dia try nak bagi Acap cerita ni tahun lepas, tapi Acap mungkin tak perasan, ataupun mungkin Acap time tu tak ada lagi orang kata apa, tempat untuk cerita benda ni. And now I'm story it, Ahmad. Okay, I know you watch it, but this is story from you. Ahmad, dia ni merupakan seorang pelajar tahfiz yang baru-baru je masuk tahfiz 2020, awal tahun 2020 macam tu. Tapi untung je dia ni masuk tahfiz pandemik kan. So adalah masa kan. Okay guys, cerita dia pada waktu 2020, tapi bukan, dia masuk awal tahun, ujung tahun 2019. Cerita ni jadi masa awal tahun 2020 macam tu. Okay, menurut dia pada waktu tu, dia ni kan, kalau dia ni Acap nak bagi tahu korang, dia ni suka benda-benda paranormal guys. Dia ni suka benda-benda paranormal. Tengok kat Instagram, mungkin kat TikTok time tu kan, dia suka tengok Loy Ahmad gitu kan. Dia suka tengok orang, astagfirullahalazim. Dia pun minat guys. And then pada waktu tu dia kata, weh, aku ada belajar juga tau berapa apa kata ayat-ayat suci ni. Mungkin kalau aku buat paranormal, kalau apa-apa jadi, aku boleh ruqyah. Dia kata macam tu lah. Dia ni memang background dia orang-orang yang orang-orang agamawan lah kan. Dia berumur 19 tahun pada waktu tu. And dia kata dia nak teruskan lah dia punya agenda ni. And pada waktu tu juga dia pergi approach dua kawan dia, Abdillah dengan Muhammad. Abdillah dengan Muhammad lah. So dia pergi kat dua orang tu. Dia kata, Mat, aku ada plan nak buat paranormal. Kau tahu tak kat mana-mana tempat yang menakutkan kat sini? Weh, ada weh. Aku dengar kat belakang tu kan, ada satu kawasan buluh lah. Dia orang kata kat situ, kalau lepas pukul 11 macam tu kan, kau boleh nampak perempuan-perempuan
kau boleh dengar orang nyanyi, kau boleh bau-bau wangi kat situ. Serius. Tapi aku pun tak pernah pergi lah kan. Takut lah nak pergi situ. Tu ke kat belakang pondok tu ke? Pondok Bestari tu. Dekat belakang tu kan ada kan satu jalan nak pergi ke Pokok Buluh tu kan. Jom ikut aku malam ni. Malam ni kita buat paranormal nak. Otak kau tak nak aku, tak berani aku paranormal ni kan, jumpa betul-betul macam mana? Lagi bagus. Kita kan pelajar tahfiz, kita boleh lah baca. Jangan risaulah. Tak nak. So pada waktu tu si Ahmad ni try lah pujuk dua orang ni, pujuk. Dua-dua tak nak. Dua-dua tak mau, dia kata waktu tu. Bila dua-dua tak mau, dia ni macam mana, degil juga kan. Dia memang ada keinginan nak pergi juga. And then dia pun pergi dekat blok budak junior pada waktu tu. So, dia pergi kat tempat budak junior tu. Dia ada dua orang budak junior ni yang memang selalu ikut dia. First nama dia Fadli kot, tak silap Acap check balik kan. Salah nama orang, kena marah. Seorang nama dia Fadli, yang seorang nama dia Haziq. Fadli dengan Haziq lah. So bila dia jumpa Fadli dengan Haziq ni, aku ada benda nak buat ni. Dia pun cerita. Bang, serius abang tak takut Kau jangan risau, apa-apa aku ada. Dia cerita macam mana dia cerita kat kawan dia tadi tu. Boleh abang, kita jumpa malam ni. Abang nak buat malam ni ke apa? Malam ni aku nak test je. Aku pun tak pernah pergi sana. Aku nak pergi tengok apa yang ada. Lepas tu besok tu kita datang bawa kamera. Macam boleh bang, saya suka. So diorang pun habis plan, pampung. Habis diorang punya jadual, diorang pun nak bergerak daripada tempat masing-masing. Pada waktu tu guys, 11:30 malam, Ahmad ni bergerak daripada dia punya kelas dan nak pergi menuju ke arah tempat yang dijanjikan tadi. Sampai je kat tempat tu, yang dua orang junior ni dah pun menunggu ketibaan abang mereka ni. Bang, kat sini kan? Kat sini lah. Kita set up macam ni. Simple je. Engkau, Haziq, kau duduk dengan aku. Pali, kau jalan dekat tepi tu. Kalau kau nampak apa-apa, kau jerit je. Habis abang, saya kat sini lah. Saya nak baca. Kalau kod dia ni kena rasuk ke, awak kena rasuk ke. Saya adalah backup. Kalau semua kena rasuk nanti macam mana? Okey lah bang. Pada waktu tu guys, diorang ni pun start dan juga orang kata apa, nak buat setup lah. Tak adalah setup sangat. Si Haziq ni pegang torchlight and then disuluh ke arah Fadli tu. Sementara si Ahmad ni duduk dekat area pondok tu pada waktu tu. Dia pun tengok member tu jalan. Dalam hati ni dia goyang tak? Dalam keadaan berpeluh tak? Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia start baca doa guys pada waktu tersebut. So senang cerita, diorang ni dah pecah tiga lah guys. Seorang menyuluh kat sini, seorang ni prepare kat sini, yang seorang ni dah start jalan ke arah Pokok Buluh tersebut. So pada waktu tu si Haziq ni suluh dan si Ahmad ni pun start membaca. Dia pun baca. Aku tak tahulah apa yang dia baca pada waktu tu. Dia baca. And then pada waktu tu guys, dia rasa something yang dia macam suasana yang menakutkan lah. Dia rasa macam ada angin kan. Lepas tu dia rasa macam sejuk tangan dia. And then dia pun tutup dengan mata. And then dia macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Masa dia start baca tu guys, menurut si Ahmad pada waktu tu, dia terdengar satu bisikan yang sangat-sangat halus dan menakutkan. Kau baca apa tu budak? Macam tu. Dia dengar macam tu, dia buka mata dia and dia tengok kiri kanan. Tak ada orang pada waktu tu. And pada waktu tu dia tengok belah depan, dia tengok bayang-bayang Fadli tu dah tak ada dah. Lepas tu dia pun macam, Zik, mana Fadli? Tu lah bang, tu nampak tu tengah jalan tu. Mana ada? Lepas tu Haziq pun suluh dekat area tempat dia jalan. And ternyata pada waktu tu Fadli tu dah tak ada dah. Gila kau, seram kan? And diorang berdua ni pun berlari nak pergi ke arah Pokok Buluh tu guys. And bila diorang berlari ke arah Pokok Buluh tu, diorang ternampak bentuk badan seorang lelaki tua sedang berdiri dekat area-area situ. Tengah macam perhati dia tau. So dia macam, okay. Dia orang pun bergundur lah. Sebab macam dia orang tengah laju, and then dia nampak ada satu lelaki kat situ, and then dia bergundur. Dia bergundur. Lepas tu dia tanya, bang, habis apa nak buat ni bang? Tak apa, kita undur dulu. Bang, bergundur dulu. So dia orang pun bergundur, and then dia orang nak lari keluar daripada situ. And waktu si Ahmad ni pusing ke belakang nak berlari, waktu tu dia kata, aku memang terperanjat gila sebab masa aku pusing tu, ya Allah Ustaz, astagfirullahalazim, korang buat apa kat sini berdua ni? Ada Ustaz Zul, Ustaz kepada kami dekat sana, sedang berdiri tegak betul-betul dekat depan kami, berbaju putih, bersongkok putih, and berserban lagi pada waktu tu. Korang buat apa lagi kat sini? Dah pukul berapa ni? Duduk apa kat sini?
Oh tak ada apa Ustaz, tak ada apa Ustaz. Kita orang nak ni je, nak tengok-tengok je. Balik sekarang. Saya tak kira awak buat apa, awak balik sekarang. So pada waktu tu Ahmad ni pun berlari keluar daripada tempat tersebut and melepasi ustaz ni. Tapi dia tak cerita lah pasal Fadli tu apa semua. Tapi dalam kepala otak dia ni dah fikir dah apa nak jadi besok ni, nak cakap apa kan kalau betul-betul hilang ke apa. So dia pun berlari nak pergi ke bilik dia. Pada waktu tu dia dah lupa dah pasal perihal si Haziq ni. Dia dah tinggalkan dah. Mana tah Mamat ni pun dia tak tahu. And dia pun lari ke arah tempat dia tu. Masa dia nak lari ke arah tempat tu, tiba-tiba ada 2 orang budak sedang berlari ke arah dia. And dia pun macam, bang, tak jadi ke malam ni? Tak jadi, cancel. Ustaz. Dia kata macam tu. So dia pun lari ke depan and dia pun meninggalkan 2 budak tersebut. Waktu dia tengah lari tu, dia stop kejap. And then dia toleh ke belakang. Masa dia toleh kat belakang tu, si Haziq dengan si Fadli sedang berdiri pandang dia pelik. Bang, jomlah. Tak payah, balik. Waktu tu dia dah jam lah. Masa dia sampai tu, dia dengan siapa dekat sana, faham tak? And then pada waktu tu dia memang tak tahu nak cakap apa. And dia terus balik. And then dia memang malam tu tak boleh tidur, dia kata. And dia cerita benda ni besok dekat salah seorang dia punya kawan dekat sana. And besok tu dia orang pergi jumpa ustaz yang dia orang jumpa dekat tempat tu. And bila dia sampai dekat tempat ustaz tu kata, awak ni, saya nampak awak sorang-sorang kat pokok buluh tu malam tu. Awak buat apa kat situ? Tak ada ustaz, saya bertiga. Bertiga apanya? Saya nampak awak berdiri sorang-sorang. Masa awak bercakap dengan saya, awak seorang je yang ada. Mana ada orang lain? Pada waktu tu si Ahmad ni memang orang kata apa, terkelu 1000 bahasa dan dia tak tahu apa yang dia nak perkatakan. So itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Ahmad kepada kita guys. So lah, tak sempatlah dia nak membaca, nak orang kata menggunakan ayat-ayat dia kononnya lah. Tapi mungkin benda tu nak bagi teguran kepada dia kan. So kalau kita ni pandai mahir mana pun tafsiran, yelah pandai lah, pakai kat tempat yang betul. Okay, so itu je guys cerita yang Acap nak ceritakan korang untuk malam ni, untuk edisi Tahfiz ni. Kita jumpa di video akan datang. Okay, so Acap Acap ucapkan selamat berbuka puasa. Pantik berbuka puasa apa pula. And action. So Acap ucapkan selamat berpuasa kepada korang semua. Kita jumpa di video akan datang guys, InsyaAllah. Kalau korang suka cerita ni, korang komen dekat bawah. Jangan lupa tekan like. Okay, so I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.